Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman dalam Buletin Awani jam ini. Baiklah, sebelum saya memulakan laporan, ingin saya maklumkan bahawa kami di Astro Awani sedang menunggu isyarat daripada sidang media yang akan diadakan oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikatakan akan mengumumkan sesuatu perkara yang penting. Dan kami sedang menunggu perkara itu dan kami akan bawakan perkembangannya di dalam Buletin Awani 501 dan juga semua platform media sosial kami termasuk Facebook dan juga Twitter. Dan kita akan ke laporan berikutnya adalah berikan kami geran tanah. Kami adalah penduduk asal Kampung Tamu sejak 60 tahun lalu. Dan isu pemilikan tanah ini sudah berlarutan terlalu lama dan setiap kali pilihan raya calon-calon akan berjanji menyelesaikannya untuk memancing undi. Tetapi harapan tiga harapan, janji terus ditagih. Mereka terus menunggu. Inilah realiti kesusahan penduduk Kampung Tambun N06 Bandar Kota Marudu. Dan langsung bersama ialah editor Astro Awani Nazri Kahar yang kini berada di Kudat. Haji, teruskan dengan laporan. Ya, Hafizi, terima kasih. Kini saya berada di Esplanade Bandar Kudat di bawah Dewan Undangan Negeri Tanjung Kapur. Dan di Kudat ini, kalau kita nak tahu lebih lanjut, lokasinya di utara ataupun di kawasan paling hujung Borneo, iaitu senarai angka Dewan Undangan Negeri dari N1 hinggalah N4. Semuanya berada di bawah Parlimen Kudat, iaitu di N1 Bangi, N2 Bengkoka, N3 Pitas dan juga N4 Tanjung Kapur. Itu sedikit di mana saya membuat secara langsung pada tengah hari ini. Dan sepanjang saya berada di kawasan utara Sabah, semalam di Kota Marudu dan hari ini di Kudat, kalau kita melihat indeks kemiskinan negara, daerah di Kota Marudu dan juga di Kudat ini, kalau spesifiknya di Pitas, antara daerah paling miskin di Malaysia. Kadar kemiskinannya menghampiri lebih 40% hingga 50%. Jadi apa maksud penduduk yang tinggal di kawasan Kota Marudu dan juga Kudat? Inilah perkara asas yang perlu kita lihat dalam kempen pilihan raya kali ini. Bukan hanya retorik politik yang dibawakan oleh calon-calon parti politik ataupun calon bebas, tetapi real issue ataupun realiti masyarakat di bawah. Kita dengarkan sedikit temu bawah saya, denyut nadi rakyat di kawasan kampung di N06 semalam di Bandau, di bawah Parlimen Kota Marudu. Seorang ketua kampung memberikan luahan hatinya berkaitan dengan geran tanah dan juga isu pemilikan tanah. Kita dengarkan sikit ini. Tanah kita, kampung ini semakin padat dengan penduduk. Masalah sekarang dari dulu, tapi saya ingat dalam kerajaan sekarang kita ada mudah sedikit untuk menyelesaikan masalah tanah. Kalau dulu saya masih di Ketua Menteri kita dalam pembangkang, saya ada bagi tahu dia, penduduk kampung kami Tambun semakin padat. Jadi tanah semakin kecil, tapi untuk kita nak pohon sukar atas kegangan inilah Jabatan Perhutanan. Jadi belum ada yang sah pemilikannya. Ada tapi tidak banyak. Ya, masih lagi tanah-tanah yang diduduki masih lagi berstatus tanah perhutanan. Ya. Jadi ada perancangan masa tu pihak kerajaan untuk membuka peluang kepada pemilik ataupun orang kampung memohon. Ya, yang baru-baru ini sebelum bubar ni kita ada memohon dengan pihak kerajaan negeri dan alhamdulillah proses penyukatan seterusnya geran saya dapati kita ada dengarlah dalam mau diserahkan saja dalam masa yang terdekat ni, tetapi kedapatan ni keadaan bubar. Jadi ditangguh. Pun begitu, kita ada perancangan lain lagi untuk memohon yang lebih besar, untuk satu perancangan lain untuk penduduk kita lah yang kita lihat selama berpuluh tahun memang perlukan sebuah tempat begitu. Payah juga ya? Iya, payah. Kalau masa dulu memang susah. Ismail Daman, pengurusi MPKK Kampung Tambun di N06 Bandau. Isu tanah ini isu yang begitu dekat dengan rakyat. Isu melibatkan maruah. Mereka merupakan pewaris kepada pembuka kampung Tambun ini, dan sehingga hari ini, bayangkanlah sejak kampung ini dibuka 60-70 tahun lalu,
hingga kini mereka tidak ada geran tanah. Mereka hidup bila-bila masa saja boleh dihalau ataupun dimusnahkan kediaman mereka. Bayangkanlah Fizi. Tetapi Encik Ismail juga memberikan apa yang dimahukan, terutamanya penduduk ini ramainya di kalangan nelayan kampung, nelayan pesisir pantai. Banyak isu yang melanda di kalangan nelayan pantai ini. Kita dengarkan sedikit. Sekarang ini nelayan cabaran pertama, kalau zaman dulu kan dia laut sekarang macam semakin cetek. Pertama sekali kita minta lah beberapa kali dengan kerajaan yang dulu supaya Korek. korek. Sebab berpunca daripada banjir lah juga nih. Banjir. Ya. Jadi maka itu boleh dikatakan banyak spesies ikan yang pupus lah sekarang. Ya. Dan masyarakat nelayan sini nelayan pantai kan, dekat-dekat. Ya, pantai. Tidak boleh ke jauh, tidak. Tidak boleh. Jadi cadangan kita daripada 2012 supaya nelayan ini diberi peluang untuk memperbagaikan lagi contoh pendapatan, contohnya sangkar kan, tapi masa itu susah nak cakap lah. Ya. Ya. Jadi sekarang ini masih lagi saya tengok, saya lihat keadaan nelayan di sini memang itulah yang untuk menaikkan taraf. Mesti ada sampingan yang macam tu. Tak cukup kan? Kalau yang nelayan sekarang memang Tidak mampu. berpuluh tahun macam tu. Tak banyak perubahan. Ya. Itulah realiti masyarakat nelayan di Kampung Tambun, Don Bandau ini. Tetapi apa yang lebih memeranjatkan kami, banyak sekali bantuan diumumkan pihak kerajaan, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat negeri ini. Misalnya isu enjin sangkut untuk nelayan. Beliau dan juga penduduk di kampung ini memberikan satu analogi enjin sangkut ke darat. Maksudnya bantuan tidak sampai kepada kelompok sasar yang sepatutnya menerima enjin sangkut, iaitu kelompok nelayan, tetapi diberikan kepada mereka yang tidak menjadi nelayan, menjadi penanam sawit ataupun penanam pisang dan sebagainya yang tinggal di darat. Apa sebenarnya yang berlaku? Dengarkan. Ya, kalau beberapa tahun yang lalu memang ada, tapi kebanyakan daripada bantuan ini dia tidak melalui macam saya. Saya tahu di mana orang yang memerlukan. Jadi orang yang berkenan yang membagi benda ini kan kepada orang yang tidak, yang main bagi saja dengan orang yang tidak sepatutnya. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi maka itulah kalau contohnya macam ada beberapa nelayan yang baru-baru ini tuh baru ditimpa masalah banjir kilat, pukat habis, enjin rosak. Jadi kita minta dengan yang berkenan, sampai sekarang dia dalam lebih kurang 2 bulan lebih tak dapat ke laut. Habis mau makan apa tuh? Itulah saya pun tidak tahu lagi macam mana nak ya. Kita kemukakan dengan kaki yang berkenan, masih menunggu juga lah. Itu saya untuk tengah hari ini dari kami di Kudat. Kembali kepada Hafizi di studio untuk sidang media Presiden PKR.